kita bersama-sama kita bersua di alam maya pada pagi ini dalam perkongsian ilmu tauhid daripada kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah. Jadi kita sambung lagi perbincangan yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu berkenaan dengan rukun iman. Dan perbincangan kita baru-baru ini berkenaan dengan beriman dengan malaikat. Jadi sebagaimana yang sudah dimaklumi, buku yang dijadikan sebagai teks kuliah kita ini iaitu Al-Fiqhul Akbar. Syarah Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah dengan huraian yang dibuat oleh sahabat saya. Adalah merupakan satu catatan berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan tauhid yang ringkas. Jadi saya akan tambah perbincangan berkenaan dengan ilmu tersebut. Jadi sebelum ni saya telah kongsikan kepada tuan-puan, kepada hadirin, hadirat, pendengar sekalian, dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW berkaitan dengan keimanan dengan malaikat dan juga termasuklah berkenaan dengan ciri-ciri keimanan kepada malaikat, seperti berkenaan dengan tugasan-tugasan malaikat. Apakah tugasan malaikat? Mana beriman secara ijmali, secara borong dan juga secara tafsili, secara terperinci. Yang itu telah saya kongsikan di dalam pembentangan sebelum ini. Saya pun tak pasti apakah perkongsian sebelum ini dengan detail ataupun ada yang tertinggal. Itu saya tak pasti, tapi tak apalah. Cuma pagi ini insya-Allah saya akan kongsikan sedikit lagi berkenaan dengan beriman dengan malaikat ini, iaitu berkenaan dengan kepercayaan yang salah berkaitan dengan malaikat. Jadi kepercayaan tersebut sudah tidak wujud lagi pada zaman kita sekarang ini. Namun begitu ia terdapat di dalam kepercayaan golongan-golongan musyrikin Arab jahiliyah pada suatu ketika dahulu. Dan perkara tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita dapat memelihara yang ni insya-Allah tidak berlaku daripada kita sekarang ni. Cuma setidak-tidaknya kita dapat tahu antara ciri-ciri kesesatan golongan yang sesat di suatu ketika dahulu berkaitan dengan kepercayaan dengan malaikat. Antaranya iaitu golongan musyrikin Mekah dahulu mempercayai bahawasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Ini termaktub antaranya di dalam Al-Quran. Ayat yang saya kongsikan ni. Di dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala menukilkan kepercayaan mereka tersebut. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Dan mereka pula menyifatkan malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah itu jenis perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Akan dituliskan kata-kata mereka yang dusta itu dan mereka akan ditanya kelak serta akan menerima balasannya. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan antara kepercayaan berkenaan dengan malaikat ni, iaitu kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang bercanggah dengan akidah Islam, dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah. Jadi golongan yang menjadikan sesuatu yang lain, menganggap Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak ni, terdiri daripada Kristian,
yang menganggap Nabi Isa adalah anak Allah, Yahudi yang menganggap Uzair adalah anak Allah. Begitu juga dengan musyrikin, mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah. Dan kepercayaan tersebut sebagaimana yang telah saya sebutkan adalah merupakan kepercayaan yang terkeluar daripada ajaran Islam. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mencela kepercayaan tersebut. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah An-Nahl. Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-57 dan juga 58. Oh, tak habis masuk. Dia punya teks dia tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Dan mereka mengatakan Allah mempunyai anak-anak perempuan, maha suci dia. Sedang bagi mereka pula, mereka sediakan apa yang mereka sukai, iaitu anak-anak lelaki. Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa dia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita, sedang dia menahan perasaan marahnya di dalam hati. Jadi mana mereka telah menisbahkan kekejian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka menganggap anak perempuan itu adalah satu kekejian, satu kekurangan. Tiba-tiba mereka sendiri menisbahkan kekejian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara kepercayaan yang salah berkenaan dengan malaikat yang diimani oleh golongan musyrikin Arab jahiliyah pada suatu ketika dahulu. Kemudian ada juga di kalangan manusia ini yang menjadikan malaikat itu sebagai sembahan. Itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Saba. Di dalam surah Saba ayat 40 dan juga ayat 41. Baik. Jadi ini sebagai tambahan kepada perbincangan sebelum ini berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan keimanan kepada malaikat. Baik. Kemudian seterusnya, kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan malaikat ni daripada buku kita ni, daripada Syarah Al-Fiqhul Akbar. Jadi mungkin ada di kalangan peserta kuliah kita ni yang sudah mempunyai buku ni, yang sudah memiliki buku ni, membeli buku ni dengan saya, sama ada melalui post direct ataupun melalui Shopee. Jadi saya telah letakkan link pembelian buku ni di dalam saya telah share tadi link pembelian buku ni di awal lagi tadi. Dan insya-Allah di akhir kelas nanti saya akan share lagi link berkenaan dengan pembelian buku ini. Baik. Kemudian seterusnya, mengapa iman dengan malaikat disebut sebelum kitab-kitab dan rasul-rasul? Jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti di dalam hadis Jibril alaihi salam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang iman. Ketika mana Nabi ditanyakan tentang iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Nabi jawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Jadi disebutkan beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan seterusnya. Jadi mana di situ? Begitu juga di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam surah akhir surah Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi.
wa rusulihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Jadi di akhir surah Al-Baqarah tu, surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Di dalam ayat tersebut juga Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sebutan malaikat berbanding dengan kitab dan juga rasul. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sebut malaikat ni. Jadi kita tengok mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sebutan malaikat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendahulukan sebutan malaikat berbanding dengan kitab dan juga rasul-rasul. Kenapa begitu? Apakah di sini menunjukkan bahawasanya malaikat itu lebih mulia daripada rasul-rasul atau macam mana? Sedangkan dari segi kepercayaan kita, pegangan kita Ahlus Sunnah orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia ni rasul-rasul adalah rasul-rasul lebih mulia daripada para malaikat. Namun begitu kenapa disebutkan malaikat dahulu? Kita tengok dalam buku. Disebut beriman dengan malaikat sebelum dari beriman dengan kitab-kitab dan rasul. Kerana melihat kepada peranan dan tugas malaikat yang membawa kitab-kitab suci daripada Allah kepada para rasulnya. Bukan kerana mereka lebih mulia daripada para rasul. Yakni terpilihnya seorang insan sebagai nabi apabila didatangi malaikat pembawa wahyu. Jadi sebab disebutkan malaikat dahulu. Tidak, maknanya malaikat dahulu sebelum daripada kitab dan juga sebelum daripada rasul. Kenapa? Kerana melihat kepada kejadian malaikat. Maknanya malaikat ni adalah diciptakan sebelum manusia. Dan juga peranan malaikat, tugasan malaikat bawa kitab kepada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari sudut itu, dipandang dari sudut tersebut. Kalau tidak ada, walaupun Allah Subhanahu wa taala dia boleh buat, dia boleh lantik rasul dan dia boleh sampaikan wahyu kepada rasul walaupun tidak melalui malaikat, itu boleh. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Cuma disebabkan oleh sunnatullah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan malaikat sebagai perantara antara dengan rasul, antara Allah Subhanahu wa taala dengan rasul. Malaikat sebagai perantara. Malaikatlah yang mendatangkan kitab kepada rasul, memberikan wahyu kepada rasul. Kerana itulah di dalam susunan keimanan, sama ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan malaikat berbanding dengan rasul dan juga kitab-kitab dan juga kitab-kitab. Jadi mana di sini tidak menunjukkan, bukan menunjukkan bahawasanya malaikat itu lebih mulia daripada rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi mana yang tu pun kita kena faham juga, jangan kerana disebutkan dahulu maka kita mengatakan bahawasanya malaikat tu lebih mulia daripada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kemudian seterusnya kita sambung perbincangan seterusnya, iaitu beriman dengan rasul-rasul. Beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab dulu. Jadi sebagaimana yang telah saya bagi tahu, dalam buku ni disebutkan ringkas sahaja. Kemudian dari segi dalil-dalil, rujukan-rujukan di dalam keimanan, sandaran-sandaran di dalam keimanan kita daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu saya akan tambahkan. Beriman dengan kitab-kitab wahyu. Cuma kalau ada buku ni, bolehlah buat nota di tepi tu. Ayat berapa, mudah untuk dijadikan rujukan selepas ini. Beriman dengan kitab-kitab wahyu.
bahawa Allah Jalla Jalaluh menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebagai kalam dan wahyunya, bukan kalam manusia. Wajib kepada kita beriman dengan kitab-kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iman ini menuntut kita supaya beriman dengan kandungan kitab-kitab yang diturunkan Allah dan bertindak mengikut tuntutan kitab. Di dalamnya itu terkandung peraturan, syariat dan peringatan untuk kebaikan manusia, dunia dan akhirat. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab kepada para rasul. Mana bukan semua rasul. Nah, yang ni kita tak dapat pastikan apakah kepada semua rasul ataupun ada rasul yang terkecuali. Yang tu insya-Allah saya akan sebutkan dalil-dalil daripada Al-Quran berkenaan dengan keimanan tersebut. Jadi keimanan kepada kitab juga dia merangkumi dua sudut, dua segi. Keimanan kepada kitab sebagaimana keimanan kepada malaikat. Iaitu secara ijmali dan juga secara tafsili. Jadi ijmali iaitu beriman secara umum. Beriman secara umum. Secara umum ni maknanya ada keimanan berkenaan dengan kitab-kitab ni, kita beriman bahawasanya ada lagi rasul-rasul yang diberikan kitab tetapi tidak diketahui nama kitab, tidak diketahui nama rasul. Dan ada yang disebutkan rasul yang menerima kitab tetapi tidak diketahui nama kitab. Dan juga beriman secara tafsili, secara terperinci. Secara terperinci bila mana disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Jadi kita tengok umpamanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkenaan dengan penurunan, pemberian kitab-kitab kepada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Seperti di dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist." Demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat menjalankan keadilan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah taala utuskan rasul-rasul membawa keterangan, membawa bukti, membawa mukjizat. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama dengan mereka kitab. Mana di dalam ayat ni jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah taala menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam secara umum. Tidak disebutkan kepada rasul yang mana dan juga kitab yang mana. Apakah nama kitab tersebut? Tidak disebutkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala sebut secara umum sahaja bahawasanya Allah taala turunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan nama sebahagian rasul yang menerima kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang ini terpotong. Tak boleh masuk semua sekali. Iaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-136. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim."
katakanlah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi hal ini dia berkait dengan kata-kata kepada golongan Yahudi dan juga golongan Kristian. Dan juga tak kira kepada siapa golongan kafir. Mana kalau kita tengok kepada ayat sebelumnya, mana orang Yahudi kata, mana orang Yahudi kata, jadilah Yahudi, kamu akan mendapat petunjuk. Jadilah Nasara, kamu akan mendapat petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh jawab, bal millata Ibrahim hanifa, bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus. Kemudian ayat seterusnya, ayat yang kita baca ni, ayat surah Baqarah ayat yang ke-136 ni, Allah Subhanahu wa taala suruh sebut juga, suruh jelaskan juga kepada orang-orang kafir tentang keimanan kita. Antara keimanan kita orang-orang Islam ini adalah beriman dengan apa yang diturunkan. Mana beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kita. Yang diturunkan kepada kita adalah Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keimanan yang pertama. Berkenaan dengan kitab, iaitu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara tafsili, dengan secara detail. Kita tahu detail itu. Quran, nama kitab. Siapa Nabi yang menerimanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita katakan juga keimanan kita kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, iaitu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, kepada Nabi Yaqub dan juga kepada anak cucunya. Yang mana kita tak tahu pun nama kitab tersebut. Diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ada disebutkan di dalam ayat yang lain, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan juga Musa. Apa nama suhuf tu tidak diketahui. Tapi kita beriman, kita percaya bahawasanya ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa kita percaya begitu? Sebab disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan diturunkan juga kepada Nabi Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub, kepada anak cucu dia, keturunan dia yang menjadi Nabi. Kita percaya. Diturunkan kepada mereka. Tetapi kita tidak tahu nama kitab. Sebab apa kita tidak tahu nama kitab yang diturunkan kepada mereka? Kerana tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beriman setakat mana yang disebutkan di dalam nas, setakat yang disebutkan di dalam dalil, di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat tu sahaja keimanan kita. Kemudian yang diberikan kepada Musa dan Isa, yang tu kita tahu. Apa nama kitab yang diberikan kepada Musa? Kitab Injil. Berdasarkan kepada dalil yang lain. Dan kepada Isa, kitab Taurat, berdasarkan kepada dalil yang lain. Mana di situ keimanan kita adalah secara tafsili, secara terperinci. Iaitu kita tahu ada kitab diturunkan kepada Nabi Musa dan nama kitab tersebut adalah Taurat. Nah, kita tahu. Ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa dan nama kitab tersebut adalah Injil. Kita tahu. Sebab apa kita tahu? Sebab disebutkan di dalam dalil. Dan kita beriman juga kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. Mana ada lagi nabi-nabi yang lain yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Cuma kita tak tahu apa nama nabi itu secara khusus, apa nama kitab itu secara khusus, kita tidak tahu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut secara umum begitu sahaja. Jadi maknanya di dalam beriman kepada kitab ni, sebagaimana beriman kepada malaikat juga, iaitu ada keimanan secara tafsili, secara terperinci, dan ada keimanan secara ijmali, secara umum sahaja. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, sebutkan sebahagian daripada nama kitab. Umpamanya di dalam surah Ali Imran ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi
wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. Mana kitab suci membawa kebenaran, mengandungi kebenaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Yang mana salah satu daripada sifat Al-Quran ialah musaddiqan lima, membenarkan, mengesahkan isi kandungan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Dan dia juga, iaitu Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Taurat dan juga Injil. Jadi mana di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan Allah menurunkan Quran kepada kitab, iaitu Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada ciri-ciri Al-Quran, salah satu daripada ciri Al-Quran ialah membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi mana kalau kita beriman kepada Al-Quran, kalau kita terima Al-Quran, maka kita kena beriman juga, kena terima juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Quran. Sebab apa? Sebab itu adalah ciri keimanan kepada kitab sebagaimana yang ditulis, yang direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi mana kita tidak boleh menjadi seperti segolongan mana kafir yang lain, seperti kita kata golongan Kristian, golongan Nasara, golongan Yahudi yang mereka tak terima semua kitab suci. Tu yang confirm, yang pasti mereka tidak menerima Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hakikat sebenarnya mereka terpaksa terima, sebenarnya mereka tahu kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ada viral, apa dipanggil, viral beberapa hari ini, video tentang seorang, kita pun tak tahulah, mungkin Kristian, yang menceritakan berkenaan dengan black hole. Black hole yang sudah terdapat di dalam Al-Quran berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu banyak sangat kebenaran Al-Quran ni. Tak apalah. Baik. Jadi jadi maknanya di dalam beriman kepada Al-Quran, termasuk di dalam ciri beriman kepada Al-Quran, iaitu beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan dengan jelas tentang Nabi yang menerima kitab dan nama kitab. Umpamanya di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala sebut secara terperinci, maka kita beriman secara terperinci. Apa keimanan secara terperinci berkenaan dengan kitab tu? Beriman adanya kitab bernama Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Itu kita boleh beriman secara terperinci. Kemudian ada juga yang tidak disebutkan dengan jelas nama, walaupun disebutkan di tempat yang lain. Umpamanya kita kata di dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Atau belumkah dia diberitahu akan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab Nabi Musa dan juga dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurna segala yang diperintahkan kepadanya. Jadi mana kita tengok di sini ayat ni menunjukkan banyak yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim. Suhuf. Ada yang disebutkan nama iaitu kitab Taurat. Ada yang kita tak pasti, mungkin ada lagi yang lain yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kepada Nabi Ibrahim pun begitu juga. Tetapi tidak diketahui nama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya bahawa Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya di kalangan nabi-nabi dahulu ada yang diberikan kitab, namun kita tidak mengetahui nama kitab tersebut. Baik. Kemudian dari sudut yang lain pula, beriman kepada kitab ni iaitu beriman, percaya bahawasanya di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam hanya kitab Al-Quran sahaja yang dijadikan pegangan, yang dijadikan rujukan. Hanya kitab Al-Quran sahaja. Kitab-kitab yang lain yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita percaya bahawasanya ia kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi tersebut, namun kita mengatakan kita percaya juga bahawasanya hukum daripada kitab-kitab tersebut telah dimansukhkan, telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada golongan seperti di Indonesia yang kononnya ada dalam video yang kononnya kawan yang orang tu nak bawa ajaran Nabi Nabi Isa ke, rasa kalau tersilap Nabi Isa, kononnya dia nak mengajar kitab Injil kepada masyarakat. Dia pergi daripada rumah ke rumah di kampung dia tu, kononnya nak mengajar kitab Injil, nak balik kepada ajaran Nabi Isa. Itu tak betul. Tak betul. Sebab di dalam keimanan kita beriman, dalam keimanan kita kepada Alkitab, hanya kitab Al-Quran sahaja yang dijadikan rujukan, yang dijadikan pegangan di dalam kehidupan. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan kitab-kitab dahulu. Maksud membatalkan tu iaitu mana hukum-hukum yang terdapat di dalamnya telah dibatalkan oleh Al-Quran. Kecuali hukum yang terdapat di dalam kitab dahulu tu yang diterima semula di dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara tersebut. Umpamanya di dalam hadis, ini saya share hadis dia, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Ahmad. Kita boleh copy paste semua sekali. Banyak kali nak buat. Baik. Di dalam hadis tersebut, kisah. Kita baca dulu hadis. An Jabir radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Umar datang kepadanya lalu berkata, sesungguhnya kami mendengar kisah-kisah daripada Yahudi yang mengkagumkan kami. Apa pendapatmu jika kami mencatat sebahagiannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah engkau kebingungan, tiada panduan sebagaimana Yahudi dan Nasara kebingungan? Sesungguhnya aku telah membawakan kepada kamu agama dalam keadaan terang lagi suci. Kalaulah Musa hidup, tidak ada ruang untuknya kecuali mengikutinya. Jadi di dalam hadis ini mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan jelas. Menyebutkan dengan jelas berkenaan dengan keimanan kepada kitab ni. Iaitu kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dahulu telah dibatalkan hukumnya. Mesti wajib beriman kepada Al-Quran sepenuhnya untuk dijadikan sebagai panduan di dalam kehidupan. Mana tak boleh lagi menjadikan kitab-kitab dahulu sebagai panduan. Kita percaya ia kitab yang diturun, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dulu, yang tu betul. Yang tu betul. Ayat tu memang kena percaya lagu tu. Tapi untuk diamalkan, dilaksanakan di dalam kehidupan, yang tu tak boleh. Jadi kita tengok di dalam hadis ini. Mana cerita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami dengar cerita-cerita daripada Yahudi.
Sebab Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman sebelum pengutusan baginda sebagai rasul, Yahudi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain, mereka yaqra'una at-Taurat bil Ibraniyah. Mereka membaca Taurat di dalam bahasa Ibrani dan mereka menterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hadis itu saya lupa nak bawakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ceritalah daripada Bani Israel tidak mengapa. Bukan. La tukadzibu, jangan kamu mendustakan. Jangan kamu mendustakan ahlul kitab dan jangan kamu membenarkannya. Selepas daripada itu. Mana Nabi kata dengar boleh. Tapi jangan kata betul, jangan kata tak betul. Mana-mana yang menepati Al-Quran, terima. Mana-mana yang tidak menepati bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, maka tolak. Jadi mana kalau dengar Nabi SAW cerita, Yahudi pada ketika tu, ahlul kitab pada ketika tu, duk cerita Taurat. Duk terjemah ke dalam bahasa Arab kepada masyarakat Arab pada ketika itu. Nabi kata jangan benarkan dan jangan dustakan. Tapi kalau bercanggah dengan Quran, dengan hadis, maka kena tolak. Kalau menepati, tak ada masalah. Sebab asas kepada pegangan kita yang sebenar adalah Al-Quran. Cuma kebetulan sesetengah pegangan, sesetengah kepercayaan, amalan tu serupa dengan kitab Taurat. Serupa dengan kitab Injil. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma nak jadikan ia sebagai asas pegangan, tak boleh. Sebab itu Nabi SAW tegur Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar kata, apa pendapatmu kalau kami catat sebahagiannya? Kalau kami catat sebahagian daripada apa yang disampaikan oleh Yahudi itu? Nabi jawab, kamu ni kebingungan ke Umar. Kamu ni tak ada panduan ke Umar. Kamu ni macam layang-layang terputus tali ke Umar. Sedangkan aku bawa kepada kamu agama ni dengan kitab, dengan pelbagai panduan, terang benderang, suci. Kamu nak ikut hal lain lagi? Di mana Nabi SAW tegur Sayyidina Umar kerana dia cuba nak ikut ajaran daripada kitab sebelum kitab Al-Quran. Bahkan Nabi SAW sebut kalau Musa hidup, mana kalau Nabi Musa hidup sekarang ini, Nabi Musa pun tak boleh nak ikut kitab Taurat yang dia diturunkan kepada dia. Dia pun tak boleh nak ikut. Dia kena ikut aku, kena ikut Al-Quran. Kalau Nabi yang diturunkan kitab kepada dia tu pun tak boleh ikut dah kitab tu setelah Al-Quran diturunkan, apatah lagi kamu. Yang kitab tu tidak diturunkan kepada kamu. Jadi mana? Itu teguran Nabi SAW kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai peringatan di dalam beramal, di dalam mengambil sebagai panduan di dalam kehidupan ini hanya kepada Al-Quran sahaja, tidak kepada kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul berarti membenarkan mereka dalam perkara yang disampaikan oleh mereka dari pihak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya mereka telah menerangkan apa yang diwajibkan kepada mereka. Yang diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikannya. Mereka merupakan utusan pilihan Allah. Ini berhenti setakat. Apa? Walaqad ba'athna. Nanti saya bagi ayat Quran. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibut taghut.
Daripada surah An-Nahl ayat yang ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasul. Jadi di dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya Allah taala mengutuskan pada setiap umat. Kita balik kepada yang awal. Nah, beriman kepada para rasul sebelum kita bincangkan berkenaan dengan ayat Quran. Beriman kepada para rasul iaitu kita membenarkan rasul di dalam semua perkara yang disampaikan oleh mereka dari pihak Allah. Jadi mana kita kena terima betul. Terima betul-betul. Terima sepenuhnya apa yang disampaikan oleh rasul. Dan kita yakin bahawasanya apa yang disampaikan oleh rasul itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin itu. Termasuklah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam syahadah kita tu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dalam syahadah tersebut, maknanya kita bersaksi, kita terima, kita yakin sepenuhnya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bermaksud kita yakin juga bahawasanya segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pengutusan daripada Allah. Adalah merupakan mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana bukan daripada dia sendiri. Mana semuanya mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita kena yakin, kita kena percaya, kita kena terima, kita kena terima. Jadi itu termasuk di dalam keimanan kepada rasul-rasul. Dan kita menafikan yang lain yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak sebagai mana ajaran-ajaran agama, ciri-ciri agama. Kita hanya terima yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita percaya juga bahawasanya rasul telah menerangkan apa yang diwajibkan kepada mereka. Kita percaya yang itu. Sebab kalau kita tak percaya yang itu, bermakna kita telah menganggap rasul tidak menyampaikan amanahnya. Di dalam Al-Quran, yang itu saya tak sempat nak ambil. Di dalam surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-67. Saya bagi ayat. Di dalam Al-Ma'idah ayat ke-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas." Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhanmu. Itu perintah daripada Allah Ta'ala. Maknanya rasul-rasul mesti menyampaikan apa yang diturunkan kepada dia daripada Tuhannya. Wajib sampaikan. Fa in lam taf'al, kalau rasul tidak buat lagu tu, bermakna maka engkau tidak menyampaikan risalahnya. Dan Allah Ta'ala beri jaminan, Allah akan memelihara engkau daripada manusia. Jadi mana itu tugas rasul. Menyampaikan segala yang diturunkan oleh Allah kepada rasul. Kalau rasul tak buat lagu tu, dia tinggalkan sebahagian, bermakna dia tidak melaksanakan amanah. Dia tidak melaksanakan tugasan sebagai rasul dengan sebaik-baiknya. Ada seorang jemaah satu masjid
di tempat saya ni di Manjung. Wallahu alam sejauh mana kebenarannya, tapi saya rasa tak mungkin dia menipu. Dia cerita, dia beritahu, dia kata semalam ada seorang ustaz tu mengajar. Ustaz tu tanya, apa nama Khadir? Nabi Khadir. Apa nama Khadir? Dia kata kalau siapa-siapa tahu nama Khadir, dia akan masuk dalam syurga. Tu. Nah, dia tanya lagu tu. Jadi pelik lah. Orang tu pun pelik, jemaah lain pun pelik. Jadi ada dia tanya saya. Saya kata begini. Kalau Nabi sallallahu mana benda tu berkait dengan cerita Nabi-Nabi dahulu, Rasul-Rasul dahulu. Cerita berkenaan dengan Rasul-Rasul dahulu mesti disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi hanya tahu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Itu berkaitan dengan perkara gaib. Dan kalau Nabi tahu, wajib Nabi sampaikan kepada umatnya. Mesti ada dalam hadis. Mesti ada di dalam hadis. Nah, kalau Nabi sampaikan kepada umatnya, maka kita boleh dapati perkara tersebut di dalam hadis. Kita boleh tengok, di dalam hadis. Kalau benda tu ada dalam hadis, semua orang boleh tahu. Bermakna semua orang boleh masuk syurga. Okey. Kalau Nabi tahu, tiba-tiba Nabi sembunyikan. Nabi beritahu kepada individu-individu tertentu dalam 1000 dah. Ni kamu untuk puak-puak kamu saja. Contohlah kita kata. Kalau bermakna Nabi telah tidak amanah. Tidak menyampaikan risalah Tuhannya. Kalau Nabi tak tahu, tiba-tiba orang kemudian dia tahu. Macam mana boleh tahu? Adakah orang kemudian tu dapat wahyu daripada Allah? Adakah orang kemudian tu lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi itu semua menimbulkan persoalan. Jadi kadang-kadang ada jenis setengah-setengah kalangan tu suka bawa cerita-cerita sedemikian. Nak menampakkan. Kadang-kadang kita pun risau, takut-takut dia nak menampakkan dia tu hebat ke apa ke. Sedangkan perkara itu tidak terdapat di dalam dalil, tidak terdapat di dalam nas, di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tu tidak boleh dijadikan sebagai pegangan. Sibuk pula bercari apa nama dia, itu tak boleh. Itu tak boleh. Baik. Jadi sebagaimana di sini dalam apa dia panggil yang saya share ni ataupun dalam buku Al-Fiqhul Akbar ni. Maknanya mereka menerangkan apa yang diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikannya. Yang itu menjadi satu kewajipan untuk Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu mesej iaitu wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tak apa, saya bagi ayat. Nombor ayat tu. Iaitu di dalam surah Asy-Syura. Di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-51. Di dalam surah Asy-Syura ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha." Tidak ada seseorang manusia boleh bercakap dengan Allah. Tidak ada seseorang manusia yang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali wahyan, iaitu ilham yang Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam fikiran nabi-nabi. Kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dinukilkan pula, disebutkan pula oleh baginda sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw min wara'i hijab, atau di sebalik tabir. Di sebalik tabir itu sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Musa ketika bermunajat di Tur Sina dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana Mi'raj.
Tu di sebalik tabir. Tabir tu hijabuhu an-nur. Tabir Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Yang bila mana Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatara rabbak, kau melihat Tuhanmu? Nabi jawab, nurun inni arahu, cahaya, aku melihat cahaya. Au yursila rasula, atau Allah mengutuskan seorang utusan, dan utusan tersebut mewahyukan mengikut yang dikehendaki oleh Allah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana ini 3 cara seseorang bercakap dengan Allah. Cuma ini khusus untuk rasul-rasul sahaja. Tak boleh pula orang kemudian nak dakwa, aku bercakap dengan Allah semalam. Allah Taala bagi ilham kepada aku. Tak boleh. Orang kemudian tak boleh. Selain daripada nabi-nabi, rasul-rasul, tak boleh. Ini khusus untuk nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam sahaja. 3 cara bercakap. Tu iaitu dengan ilham daripada Allah, atau di sebalik tabir, atau Allah mengutuskan seorang utusan, iaitu Jibril alaihi salam. Jibril mewahyukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul melalui salah satu daripada 3 cara tu, maka Rasul, mana kepada Rasul gak sama ada 2 cara, sebab tidak semua Rasul 3 cara tu. Tu tidak semua Rasul. Sebab min wara'i hijab, di sebalik tabir hanya Nabi Musa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tu mana melalui salah satu daripada 3 cara tu, ataupun ketiga-tiga cara bagi sesetengah Rasul. Apa yang diterima oleh Rasul disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, mereka wajib kena menyampaikannya. Menjadi kesalahan kepada mereka jika mereka tidak menyampaikannya. Jadi itu merupakan kepercayaan, antara ciri kepercayaan kita kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu ciri kepercayaan kita kepada mereka. Baik. Kemudian seterusnya ayat Al-Quran yang saya sharekan tadi, yang pertama tadi, yang tu insyaAllah berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga dalil-dalil yang lain berkenaan dengan kepercayaan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ni, yang insyaAllah saya akan kongsikan, akan sambung di dalam perbincangan kita yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, jika ada soalan, kita buka soalan Ustaz ya. Boleh. Puan Niksum angkat tangan. Silakan Puan Niksum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mengenai dengan beriman dengan para rasul, dalam teks tu kan dia ada kata beriman dengan para rasul bererti membesarkan mereka dalam perkara yang disampaikan, membenarkan oleh membenarkan perkara yang disampaikan oleh mereka dari pihak Allah. Kenapa di sini ada pihak Allah? Kenapa ada perkataan pihak, Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. And then, yang kedua Ustaz, saya pernah adalah semasa kuliah ada menyatakan ada seorang kata sahabat dia pernah bermimpi Allah. Itulah yang membuat saya macam boleh ke macam tu? Okey, terima kasih Ustaz. Dalam teks ni mana dia kata disampaikan oleh mereka dari pihak Allah. Jadi dari pihak Allah tu maksudnya seperti mana? Seperti macam mana? Seperti Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain. Dalam bahasa Ibrani dia panggil Jamus. Namus ni maknanya Jibril. Jadi Jibril datang kepada nabi-nabi, sampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Jibril bawa tu daripada siapa? Daripada Allah, iaitu dari pihak Allah. Maknanya Jibril itu mewakili pihak Allah. Nabi SAW sampaikan kepada kita. Nabi sampaikan kepada kita, kita benarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Yang sampai kepada Nabi itu adalah dari pihak Allah. Dari pihak Allah tu contohnya seperti yang melalui utusan Allah, iaitu Jibril. Itu mana tidak direct. Tu tidak direct. Tapi
dari pihak Allah. Itu maksudnya, dari pihak Allah. Maknanya Jibril bukan bawa daripada pihak mana-mana, tidak. Jibril bawa tu dari pihak Allah. Jadi itulah yang dimaksudkan dari pihak Allah. Baik. Okey, Ustaz, kalau dalam Al-Quran kadang-kadang ada ia punya tafsiran tu kami. Kami okey. tu bolehkah kita tafsirkan Allah beserta kerajaannya? Macam tu ya. Baik. Dia kami dalam kalau kita belajar kaedah bahasa Arab, penggunaan nahnu, penggunaan kami. Dia satu saya, iaitu kami. Penggunaan kami ni satu dengan makna mutakallim ma'a ghair. Orang yang bercakap bersama dengan orang lain. Maknanya ramai. Satu lagi dengan makna besar. Mana dengan makna membesarkan diri ataupun dengan makna maknanya kekuatan lah. Mana dia satu maknanya mana membesarkan diri boleh juga. Cuma kita tidaklah kata Allah Ta'ala tu sombong ke apa ke. Maknanya dengan maksud tersebut. Satu lagi kalau kita tengok di dalam tafsiran, Allah Ta'ala guna kami sebab apa? Hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Nahnu khalaqnakum. Allah Ta'ala kata kami menciptakan kamu. Hakikat sebenarnya Allah sahaja yang menciptakan. Tetapi kenapa Allah Ta'ala guna kami? Sebab apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala tu sesuatu kerja yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, sehingga perkara-perkara tersebut sepatutnya dilakukan oleh sekumpulan yang ramai. Mana seolah-olah Allah Ta'ala buat tu ramai. Kuat, ramai. Sebab tu jadi sempurna. Sebab tu jadi baik. Hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berseorangan sahaja di dalam melakukannya. Jadi sebut kami tu kadang-kadang dengan maksud nak cerita kerja hak dia buat tu kerja yang sepatutnya dilakukan oleh ramai. Sebab apa? Sebab satu kerja yang hebat, satu kerja yang besar. Itu antara maksud yang diberikan oleh ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Baik. Kemudian berkaitan dengan hak pertanyaan tadi, bertemu dengan Allah. Itu dia soal dakwah ni. Yalah, macam-macam orang boleh dakwah. Isu dakwah ni, dia contoh sehari dua ni. Kita tengok satu video yang viral dalam Facebook, iaitu video seorang Turki yang dia kata dia dah mati, dia macam nampak Jibril mari tanya pun, Jibril pula dah. Bukan lah, malaikat. Marabbuka, dia bunyi tu, okey. Lepas tu dia bunyi macam-macam, kira-kiranya macam dengar apa orang panggil azab kubur lah. Dia kira. Okey. Itu macam mana? Apakah kita boleh kata, dia ni sebelum mati lagi dah jumpa dah azab kubur. Dah dengar dah azab kubur. Apakah kita boleh terima lagu tu? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab di dalam hadis Nabi SAW sebut, kalaulah seseorang itu dengar azab kubur, la sa'iqa, dia pasti akan pengsan. Allah Nabi SAW sebut, kalaulah tidak kerana kamu akan saling mengebumikan antara satu sama lain. Orang ni mati, orang ni mengebumikan dan sebagainya, aku pasti akan suruh Allah dengarkan azab kubur kepada manusia. Jadi kerana azab kubur tu dahsyat, Allah Ta'ala tak bagi dengar. Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala bagi dengar, tidak ada siapa nak jadi penggali kubur. Okay. Jadi macam mana hak dia dengar tu? Betul, kita tak tipu dia dengar. Tapi yang dia dengar tu azab kubur ke? Tidak. Kalau azab kubur, dia tak boleh bangun dah. Sebab ini berdasarkan kepada banyak hadis yang Nabi SAW menunjukkan perkara tersebut. Lepas tu apa hak dia dengar tu? Dia dengar tu benda lain. Sama ada bayangan dia ataupun ada yang memperdengarkan kepada dia perkara-perkara tu, tapi hakikat sebenarnya bukan azab kubur. Bukan persoalan di dalam kubur. Sebab yang tu sangat-sangat dahsyat. Tak boleh dibayangkan. Baik. Begitu juga dengan dakwaan-dakwaan. Kalau dia kata, dia kenal Allah, dia jumpa dengan Allah. Dia kenal ke Allah? Yang pasti Allah Ta'ala tidak boleh dilihat di dalam dunia ni. Tak boleh. Boleh dilihat di dalam syurga sahaja. Sebagaimana dalam Quran dan juga di dalam hadis. Yang tu pun kita tak boleh bayangkan kaifiat melihat Allah dalam syurga.
Dalam dunia tak boleh tengok. Nabi pun tak boleh tengok, Nabi hanya tengok tabir daripada cahaya sahaja. Nabi Musa pun tengok melalui tabir. Setengah ulama mengatakan api, setengah ulama mengatakan cahaya. Tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah, kalau aku akan tajalli kepada bukit. Kalau bukit itu tak hancur, kamu boleh tengok aku. Tapi kalau bukit itu hancur, kamu tak boleh tengok aku. Tu. Lalu Allah Taala tajalli dan binasa bukit itu. Fakharras sa'iqa. Lalu pengsan dah Nabi Musa alaihi salam. Maknanya tak boleh. Tak mungkin boleh tengok. Jadi kalau ada orang dakwa, dia jumpa dengan Allah. Jumpa dengan Allah. Yalah kita nak kata dia menipu, mungkin dia tak menipu. Cuma kita nak kata betul dia jumpa dengan Allah, itu tak betul. Itu tak betul. Sebab Allah Ta'ala tidak boleh dilihat di dunia. Yang tu terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran pun la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Taala tidak boleh ditanggapi, tidak boleh diperolehi oleh mana-mana penglihatan, dan dialah yang dapat memperolehi, menangkap penglihatan-penglihatan yang lain. Maknanya Quran pun sebut tak boleh tengok Allah, tak boleh jumpa Allah. Macam mana orang boleh mengaku jumpa? Cuma seperti yang saya sebutkan tadi, kita nak kata dia menipu, wallahu a'lam. Mungkin ada sesuatu yang dia tengok, lepas tu dibayangkan kepada dia bahawasanya itu adalah Allah. Itu mungkinlah betul. Cuma kalau dia beriman kepada Al-Quran, dia beriman kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh kata aku jumpa dengan Allah. Tak boleh, sebab bercanggah dengan dalil. Lepas tu yang dia tengok tu, itu mungkin penipuan ke apa ke, khayalan dia ke apa ke, itu jelah. Baik. Okey, saya nampak kat sini Puan Salmah nak tanya. Angkat tangan? Salah tekan. Ustaz. Okey, kiranya semua dah jelas Ustaz ya. Dah tak ada soalan yang lain-lain. Okey, baik. Jazakallahu khairan Fadil Ustaz Ahmad Nasim atas sponsor ilmunya, dan semoga sedikit sebanyak dapatlah memberi kefahaman dan manfaat buat kita semua. Dan terima kasih kepada penaja bagi slot kuliah 2 hari ini. Semoga penaja digandakan lagi rezeki dan diberi kesihatan, dan semoga tajuk ini membawa bekal hingga ke akhirat kelak. Dan bagi pembelian buku kitab ini, silalah tekan link yang telah diberi oleh Ustaz ya di ruangan chat ini. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu dan tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya kongsikan sekali lagi. Link dia. Link dia. Cuma link ni tak boleh. Kena dua kali share. Baik. Ustaz dia share tadi. Yang atas tu. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesempatan perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang dapat saya berikan pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Dan terima kasih kepada SPAQ di atas program yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat baik ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita sudahi kuliah pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.